Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Saili. Nombor matrik di 193-11980. Okay, saya akan membentangkan tentang adab berjiran. Okey, pengenalan. Memiliki tempat tinggal termasuk di antara salah satu rezeki dan nikmat. Ini kerana padanya manusia tinggal dan huni serta menetap untuk melindungi diri dan meneruskan kehidupan dengan teratur. Okey, seterusnya, maksud jiran berdasarkan syarak ialah orang yang berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di tingkat atas, di tingkat bawah, sehingga 40 rumah setiap sudut. Setiap sudut tu 40 rumah adalah jiran kita. Okey, seterusnya, maksud jiran di dalam perkataan Arab pula bermaksud orang yang tinggal sebelah menyebelah atau tetangga. Okey, seterusnya, Islam banyak menggariskan agar umatnya sentiasa menjaga dan melihara hubungan dengan jiran. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naki Iman bin Muhammad. Nombor kad matrik di 19312. Okey, saya akan menerangkan dalil-dalil berkenaan adab berjiran. Okey, yang pertama adalah dalil daripada Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib bil jambi wa banis sabila wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Okey, terjemahannya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Okey. Dalam dalil Al-Quran, Allah telah berfirman bahawa kita hendaklah menyembahnya dan janganlah mempersekutukannya. Okey. Kemudian itu untuk poin yang pertama. Okey. Untuk poin kedua, Allah berfirman, berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua kita lah. Kemudian sahabat-sahabat kita, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Maksud tetangga dekat dan tetangga jauh ni jiran-jiran kita lah, sama ada sebelah rumah ke ataupun selang beberapa rumah. Okey. Nampak, Allah berfirman untuk berbuat kepada mereka. Okey, seterusnya adalah dalil pada hadis. Okey, hadis yang pertama adalah hadis berkenaan haram menyakiti jiran. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga seseorang yang jirannya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Okey, hadis ni berkenaan kita dilarang untuk menyakiti jiran. Okey. Rasulullah telah bersabda, nampak, kita lihat di situ, tidak masuk syurga. Maksudnya kalau kita duduk sebelah-sebelah kan, hidup berjiran ni, kita ni buat kepala kita je, buat bising sampai mengganggu jiran. Okey, nampak, Rasulullah telah bersabda tidak masuk syurga seseorang. Maksudnya seseorang tu tidak masuk syurga sekiranya jirannya tu tidak berasa selesa dengan apa yang dilakukan oleh diri dia. Okey, itu untuk hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah berbuat baik kepada jiran. Okey, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap jiran sampai sehingga aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Itu hadis kedua berkenaan berbuat baik kepada jiran. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah bin Ilyas. Nama matrik saya di 20112684. So, saya akan membentangkan isi saya iaitu adab-adab berjiran. Contoh adab-adab berjiran. Okay. Jiran berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi istilahnya, jiran ialah mereka yang tinggal di bersebelahan dengan rumah, bersebelahan dengan kampung, daerah, malahan yang lebih besar lagi ialah bersebelahan negara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Yula, Al-Baihaqi dan Al-Tahawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jiran melingkupi 40 buah rumah setiap penjuru. Yang satu, sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha-usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Nombor dua, tidak menyakiti mereka sama ada melalui perkataan, perbuatan atau sekadar sangkaan buruk. Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang menyebabkan jiran tidak merasa aman, selamat dan tenteram. Antara kejahatannya riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga barang siapa yang menjirannya tidak merasa aman, selamat dan tenteram. Antara kejahatannya riwayat Muslim. Nombor tiga, sentiasa menutur kata yang baik dan menghormati mereka sebagai manusia. Sentiasa merendahkan diri dan berlemah lembut dengan mereka dan mengelak diri daripada bersikap takbur. Sentiasa bersedia memberikan sebarang bentuk bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Nombor 6, menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahri bin Dahlan. Nombor matrik D19312461. Seterusnya kita akan masuk kepada contoh-contoh perbuatan yang tidak beradab. Di sini saya telah senaraikan kepada 7 contoh yang akan kita masuk satu persatu. Contoh yang pertama ialah tidak bertegur sapa. Walaupun dah lama duduk berjiran tapi tak pernah nak bertegur sapa. Nak tanya khabar ataupun nak bagi salam dekat jiran sebelah pun memang tak pernah. Yang kedua adalah bermasam muka. Tak pernah nak cium dengan jiran sebelah, walaupun hari-hari bersemuka ataupun hari-hari berjumpa. Yang ketiga adalah tidak menolong sesama jiran, walaupun tahu jiran tu menghadapi masalah tapi tak pernah nak tolong. Seterusnya, mengganggu ketenteraman jiran seperti membuat bising pada waktu malam. Yang kelima adalah mengganggu hak milik jiran seperti mengambil barang jiran tanpa minta izin. Yang keenam adalah tidak mengambil tahu tentang jiran. Sebagai contoh, sekiranya jiran dia jatuh sakit, dia tidak pernah nak ambil tahu dan tidak pernah peduli. Dan yang terakhir, tidak menghormati jiran. Walaupun tahu jiran dia tu lebih tua ataupun lebih berumur daripada dia, dia tetap tidak beradab ataupun tidak hormat. Itu sahaja untuk bahagian contoh. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syarifuddin bin Halim. Nombor kad matrik D19312020. Jadi saya sambung slide yang seterusnya. Hikmah mengeratkan silaturahim bersama jiran. Yang pertamanya, mengukuhkan hubungan dengan manusia dan Allah SWT kerana dapat membentuk akhlak manusia lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, mewujudkan suasana yang harmoni. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang penyayang. Yang keempat, mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Yang kelima, masyarakat hidup bersatu padu dan saling membantu antara satu sama lain. Yang keenam, mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Seterusnya, akibat memutuskan silaturahim bersama jiran. Yang pertamanya, dilaknat oleh Allah SWT. Yang kedua, doanya tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, rezekinya akan menjadi sempit. Yang keempat, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan yang kelima, jauh daripada syurga. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahri bin Abdul Rahman. Nombor kad matrik D19311740. Saya akan membentangkan bahagian isu semasa yang berkaitan dengan adab kejiranan ini.
dan juga jalan penyelesaiannya. Bahagian isu semasa yang berkaitan dengan adab kejiranan, saya telah mengambilnya daripada website Metro Harian sendiri. Berita tentang kes berkaitan dengan jiran ditetak kerana selalu bising. Pada 14 April 2020, telah terjadinya kejadian di mana jiran menetak jiran yang lain berpuncakan daripada bunyi bising. Kejadian itu melibatkan seorang remaja dan juga seorang lelaki berusia. Remaja tersebut tinggal di dalam sebuah kejiranan di sebuah taman perumahan, dan jiran sebelahnya adalah lelaki yang berusia 63 tahun, di mana dia adalah suspek yang menetak remaja tersebut. Menurut suspek, dia kerap kali mendengar bunyi bising seperti dinding rumahnya ditendang dari rumah mangsa sebelum suspek bertanya hal itu kepada mangsa. Tambahannya lagi, suspek ada mendakwa mangsa cuba menumbuknya apabila dia menegur, menyebabkan suspek tersebut mengambil parang untuk melindung dirinya sendiri. Mangsa sekarang dikatakan dalam keadaan yang stabil dan akan menjalani pembedahan pada tulang tangan kirinya. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menggunakan senjata atau lain-lain benda yang berbahaya. Seterusnya adalah saya akan berkongsikan punca kenapa kejadian itu berlaku. Yang pertama, jiran itu bersikap sombong. Menurut isu sebentar tadi, suspek ada datang dan juga menegur jirannya kerana selalu bising. Namun perkara tersebut tidak diedahkan dan mangsa tetap melakukan bising. Jadi apabila ditegur, remaja tersebut masih lagi meneruskan aktiviti bisingnya. Menurut firman Allah dalam surah An-Nisa dalam ayat 36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terata dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Agama Islam itu sendiri menitik beratkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kejiranan. Para ulama ada menyatakan di dalam ayat ini, Allah SWT mengikat ayat ini, ayat tuntutan untuk berbuat baik kepada jiran, dengan ayat tuntutan agar menyembah Allah tanpa melakukan syirik kepadanya. Ini menunjukkan tuntutan agar berlaku baik kepada jiran merupakan satu tuntutan yang besar, seperti mana tuntutan agar menyembah Allah SWT. Punca yang kedua adalah jiran itu tidak bersifat sabar. Berdasarkan perkongsian tadi, suspek ada menegur jirannya kerana selalu bising, namun tidak diendahkan. Namun suspek tersebut telah menetak jirannya kerana kehilangan sabar. Oleh yang demikian, sabar adalah penting, akhlak yang penting pada setiap individu untuk mengelakkan diri daripada kebinasaan. Punca yang ketiga adalah jiran tidak menghormati jiran yang lain. Apabila kita hidup berjiran, kita perlulah menghormati hak-hak jiran yang lain. Dalam isu tersebut, remaja tersebut sama sekali tidak menghormati hak jirannya kerana mengganggu ketenteraman jirannya dengan aktiviti-aktiviti bising. Seterusnya adalah penyelesaian isu. Yang pertama, menjaga adab dengan kejiranan yang lain. Apabila kita hidup berjiran, terdapat banyak adab dan hak terhadap jiran yang perlu kita jaga. Contoh adab terhadap jiran adalah: yang pertama, hormat menghormati. Yang kedua, sentiasa bermanis muka. Yang ketiga, bertegur sapa. Yang keempat, bertolak ansur. Dan juga yang kelima, bermaaf-maafan. Seterusnya, yang kedua adalah menjaga tanggungjawab sebagai jiran. Islam itu agama yang pentingkan kedamaian. Mengeratkan hubungan sesama jiran amat penting kerana jiran merupakan tetangga ibarat saudara yang rapat dan berada dalam kedudukan yang paling mudah untuk berhubung dan meminta pertolongan. Dalam
berjiran terdapat beberapa hak dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Muddin menyebut beberapa hak dan juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan apabila hidup berjiran. Yang pertama adalah memberi salam kepada jiran tetangga. Yang kedua, menziarahi jiran ketika sakit dan mengucapkan takziah apabila berlakunya kematian. Yang ketiga, memaafkan segala salah dan silap jiran tetangga. Yang keempat, sentiasa menolong jiran apabila ditimpa masalah. Islam menggalakkan umatnya berbuat baik sesama jiran tanpa mengira agama, keturunan, bangsa dan juga darjat, untuk membina dan menjaga hubungan baik sesama dan bukanlah satu perkara yang sukar, kerana apa yang penting kita hendaklah sentiasa mengamalkan budi pekerti yang mulia dan sentiasa berbudi bahasa semua perkara atau keadaan yang melibatkan dengan kejiranan. Seterusnya, semua ini dapat mencapai kesenangan hidup yang harmoni, aman, damai dan juga bahagia. Yang ketiga adalah kita patuhi undang-undang. Memang tidak dinafikan terdapat beberapa jiran yang selalu buat benda yang menyakitkan hati kita. Contohnya seperti berbuat bising atau buang sampah merata. Di negara Malaysia kita ada undang-undang yang dapat melindungi hak kejiranan. Tidaklah perlu kita untuk bertindak secara melulu sehingga boleh memudaratkan diri dan juga orang lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Akhir sekali adalah rumusan berkenaan adab-adab kepada jiran. Okay, yang pertama adalah kita hendaklah berbuat baik sesama kita agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, dalam dalil Al-Quran juga tadi telah Allah Taala berfirman, berbuat baiklah kepada orang tua, sahabat karib, sahabat-sahabat, orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Kat situ juga ada menyebut berbuat baik kepada jiran-jiran kita, iaitu tadi tetangga jauh atau dan tetangga dekat, maksudnya jiran-jiran kita lah. Okey. Yang kedua adalah kita sepatutnya buang sikap yang buruk atau mazmumah dalam diri kita. Contohnya bersikap sombong kepada jiran. Okey, bila kita bersikap sombong kepada jiran ni, jadi macam mana kita nak eratkan hubungan silaturahim tu? Contohlah kata Allah nak turunkan ujian kepada kita kan, bila kita ni sombong pada jiran kan. Lepas tu kita tak tahu nak minta tolong siapa dah. Dah tak ada salah apa, kita cuma ada jiran kita je. Kat situ Allah nak tunjuk kita sepatutnya tidak boleh bersikap sombong pada jiran. Bila kita bersikap sombong pada jiran, ni kita jadi segan pula. Kita pula yang rasa bersalah sebab kita sombong dengan jiran kan. Okay, untuk yang sekali adalah sekiranya terdapat perselisihan faham atau perasaan tidak puas hati, berbincanglah dengan baik dan saling bertolak ansur serta mengamalkan sikap pemaaf. Okey, sekiranya kita hidup berjiran, mestilah ada yang perasaan tidak puas hati, ada benda yang tak kena. Contohnya macam kita hidup macam rumah sebelah-sebelah kan. Lepas tu jiran ni dia ada buat kerja macam bertukang ke, repair motor ke. Bila dia benda tu bising kan, bunyi enjin motor, bunyi tukang bagai. Ni bila kita tak puas hati tu, kita janganlah mengumpat jiran kita dengan jiran yang lain. Sepatutnya kita tidak boleh berbuat macam tu. Bila kita ada rasa tidak puas hati, kita pergi jumpa jiran tu, cakap elok-elok. Cakaplah kita rasa terganggu dengan kerja dia. Berbincang elok-elok, bertolak ansur antara satu sama lain. Bila kita mengamalkan sikap betul ansur tu, maka eratlah hubungan antara silaturahim. Okey, daripada boleh kaitkan daripada daripada hadis Nabi yang bermaksud hadis dia adalah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia.
Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia itu. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Bila hadis tu berkenaan hati. Dalam Islam tak ada istilah mulut jahat hati baik. Tak ada. Dalam semuanya apa yang keluar daripada mulut kita yang kita cakap ni semuanya daripada hati kita. Bila dah tak puas hati, lepas tu mengumpat, semuanya datang pada hati kita. So seloknya berbincanglah dengan baik. Okey, mengamalkan sunnah Rasulullah. Okey, sekian, terima kasih.